ووفقنا توفيق الصالحين واعوذ اللهم علينا بعوائدك الحسنى يا اكرم الاكرمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. إن شاء الله اليوم لم يبقى ساعتين، سنبقى إن شاء الله بين الساعة والساعة ونصف حسب ما نرى من نشاطكم وهمتكم إن شاء الله. الأمر الثاني كلما اقتربنا من بعض كلما كان إن شاء الله في وحدة أكثر بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Pertama sekali insyaallah pada pagi ini kita akan berkelas pada sejam atau sejam setengah, bergantung kepada segagasan dan semangat tuan-tuan dan puan sekalian. Yang kedua, saya harap tuan dan perempuan duduk dalam keadaan lebih dekat, rapat, supaya rahmat itu boleh turun dan kena kita semua. Kadang-kadang dekat sikit sebab itu sunnah Nabi SAW kepada sahabat. Jika mereka berhadapan dengan Nabi SAW, sekiranya gugur daun, maka daun itu tidak akan mencecah. Barakallah. Insyaallah ta'ala سنتم اليوم الحديث الذي بدأناه في الأسبوع الماضي، وذلك لأهمية خاصة في هذا الحديث. قال صلى الله عليه وسلم: ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد. فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. واليوم إن شاء الله وصلنا إلى كلمة النبي صلى الله عليه وسلم وأجله، وللأهمية البالغة لهذه الكلمات في مجال عقيدتنا، لذلك سنستمر في شرح هذه الكلمات إن شاء الله. فالإنسان لا يصح إسلامه ولا يصح إيمانه حتى يؤمن بهذه الكلمات. فالإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله. وهنا أيضا ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد. فهذه كلها علينا أن نؤمن أنها بأمر الله وتقديره، وأن الله يعلمها من قبل أن يخلقنا منذ الأزل، وأنه يأمر الملك بكتابتها منذ كنا خلق فينا الروح في بطن أمهاتنا. فهذا جزء من عقيدتنا، لذلك سنستمر في شرح هذا إن شاء الله تعالى.
kita berhenti pada minggu lepas, iaitu hadis yang keempat, dan kita telah berhenti pada ibarat summa yursalu ilaihi al-malaku fa yanfukhu fihi ar-ruh wa yu'maru bi arba'i kalimatin bi katbi rizqihi wa ajalihi. Maka kita berhenti pada keadaan sajali. Dan ini adalah perkara yang amat penting dalam keimanan kita semua. Kita tahu bahawa rukun-rukun iman ialah 6, iaitu beriman dengan Allah, beriman dengan para malaikat, beriman dengan para rasul alaihi wassalatu wassalam, beriman dengan kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah kepada para rasul, dan beriman kepada hari akhirat, dan beriman kepada qada dan qadar, baik dan buruknya semua adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara qada dan qadar ialah 4 perkara, 4 perkataan yang telah diperintahkan oleh Allah agar malaikat meniup ketika meniupkan ruh ke dalam diri kita ketika kita masih berada dalam perut ibu kita, maka malaikat telah diperintahkan untuk menulis dan menetapkan 4 perkara ini. Dan sebenarnya ini adalah sebahagian daripada qada dan qadar. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengetahui sejak azali lagi, maksudnya sebelum Allah menciptakan kita dan menciptakan segala-galanya, yang ada hanyalah Allah. Ketika itu Allah telah mengetahui, maksudnya tanpa permulaan, sejak azali, bahawa berapa banyak rezeki kita, bila selama manakah kita akan hidup di atas dunia ini, apakah amalan kerja kita, perbuatan kita, apakah nasib kita kelak di akhirat, sama ada celaka ataupun bahagia. Maka Allah telah mengetahuinya. Dan apabila kita diciptakan di dalam perut ibu, maka Allah memerintahkan agar malaikat menulis dan meletakkan perkara yang telah azali Allah Ta'ala maha mengetahuinya pada diri kita. وقد ذكرت لكم في الدرس الماضي دليلا على صحة هذه المعلومة التي أعطانا إياها النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه فعلا الصادق المصدوق حينما أخبرنا عن هذه الأربعة أنها تكتب في بطن أمنا عندما كنا أجلنا. فمن يذكر الدليل؟ Sebenarnya saya telah menyebut kepada tuan-tuan dan puan sekalian bukti bahawa apa yang telah disebut oleh Nabi SAW di dalam hadis ini, iaitu para malaikat telah diperintah dalam untuk menulis 4 perkataan ini sejak kita berada bayi di dalam, sejak kita berada di dalam perut ibu kita lagi, ketika ditiupkan roh. Saya telah menyebut dalil dan bukti kebenaran kata-kata baginda Rasulullah SAW yang benar dan dibenarkan. Siapa yang ingat? Soalan, saya tanya soalan ni nak ambil perhatian ke nak suruh jawab? Dia suruh jawab. أحد يذكر؟ Siapa yang ingat? طيب، لقد ذكرنا أن الإسلام أتى بآلاف الأدلة على صحة الإسلام، ومنها الإعجاز العلمي في الإسلام، والإعجاز العلمي في القرآن، والإعجاز العلمي في الحديث الشريف، ومنها هذا الحديث. فهذا الحديث بدأ بمسألة لا يمكن أن يعرفها إلا من يوحى إليه من الخالق، وهي أطوار الجنين في بطن أمه. فلذلك أعطانا دليلا قطعيا على أن قائل هذا الكلام هو الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ثم بعد هذا ذكر لك
تخرجها بعقلك فأعطاك معلومة ينبغي أن تقول بعدها صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Kita telah menyebut bahawa di dalam hadis ini pada permulaannya Nabi SAW telah memberitahu kita satu maklumat yang tidak mungkin diketahui pada zaman itu melainkan oleh hamba ataupun orang yang telah diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak mungkin diketahui pada zaman sejak 14 qurun yang lampau oleh seorang insan yang mereka-reka maklumat daripada dirinya sendiri ataupun membaca maklumat daripada buku-buku manusia. Tetapi mestilah manusia ini diwahyukan dan diberitahu oleh pencipta manusia itu sendiri, iaitu maklumat tentang pertumbuhan sel tubuh badan ataupun perkembangan campuran di antara air mani lelaki dan air mani perempuan ketika bercantum dan menjadi manusia. Jadi pertumbuhan dan perkembangan itu tidak diketahui melainkan oleh seorang yang diberitahu oleh pencipta itu sendiri. Sebab zaman Nabi SAW tidak ada tidak ilmu sains atau ilmu perubatan belum mencapai kemajuan seperti zaman sekarang. Dan Nabi SAW telah memberikan maklumat ini, dan maklumat ini telah dibuktikan selepas 14 tahun yang lampau oleh ilmu sains. Kemajuan ilmu sains pada zaman sekarang telah membuktikan kebenaran maklumat permulaan hadis ini, iaitu perkembangan diri kita semasa kita berada di dalam perut ibu. Lalu kemudian Nabi SAW dengan maklumat yang pertama diberikan itu telah membuktikan bahawa Nabi SAW adalah seorang yang benar dan dibenarkan. Kemudian Nabi SAW memberi maklumat yang kedua, yang tidak mungkin akal manusia memahami dan memahaminya lah secara mekanisme itu kita tak faham. Sebab ini antara perkara yang di luar daripada sempadan masa dan sempadan tempat, perkara gaib. Tetapi oleh kerana kita telah dibuktikan bahawa apa yang disebut pada permulaan hadis ini adalah benar, maka kita membenarkan sabdaan Nabi SAW walaupun akal kita tidak mencapai tahap menelan ataupun memahami dengan sebenar hakikat Allah dan kepadanya. وفي الدرس الماضي أيضا ذكرت لكم أن أحد الأطباء المشهورين أسلم بسبب هذه الآية والحديث التي تتكلم عن أطوار خلق الجنين في بطن أمه، فهل تذكرون اسمه؟ Pada minggu lepas juga saya ada menyebut kisah seorang doktor yang memeluk Islam yang telah mengkaji berkenaan dengan perkembangan seorang bayi ketika dalam perut ibunya. Kemudian saya dah sebut nama. Adakah tuan-tuan ingat namanya? Michelle. طيب، الذي أريد أن أقوله أني أخطأت في ذكر الاسم. الطبيب اسمه كيث مور، وهذه صورته. Sebenarnya saya nak sebut bahawa saya tersilap namanya pada minggu lepas. Nama sebenarnya adalah Keith Moore, dan ini gambar dia daripada Perancis. الذين أسلموا بسبب موضوع الأجنة وجدت أنهم كثر جدا 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 من الأطباء المتخصصين بعلم الأجنة من هذه الآية وهذا الحديث الذي يتحدث عن أطوار خلق الجنين. Yang sebenarnya sarjana-sarjana barat yang masuk Islam disebabkan tajuk ini, tajuk perkembangan seorang bayi di dalam perut ibunya, pertumbuhan, sebenarnya sangat-sangat ramai. Sangat-sangat ramai, dan salah seorangnya ialah doktor dia.
أنا قلت لكم خطأ إن اسمه موريس بوكاي، لذلك سأذكر لكم قصة موريس بوكاي كونها تناسب الأمر، أنها انظروا إلى عظمة الإعجاز العلمي في الإسلام. هذا رجل عالم فرنسي، موريس بوكاي عالم فرنسي له مكانة عالية جدا، تاريخه طويل، وكان نصرانيا. الذي يهمني أن أذكره الآن من حياته أنه كان متخصصا بعلم التشريح والداخل وخاصة الأمعاء. فرنسا طلبت من مصر أن تأخذ جثمان فرعون المذكور في القرآن الكريم، فرعون، أن تأخذه وتجري عليه بعض الدراسات، فوافقت مصر، أعطته إياه. استقبل في فرنسا، استقبله الرئيس الفرنسي، هذا المحنط أو غير المحنط هو فرعون، استقبل في فرنسا استقبال أعظم الملوك الأحياء وهو ميت طبعا. استقبله الرئيس وكبار الحاشية، وذهب في موكب رئاسي، أوصلوا إلى المكان المخصص له وإلى آخره، وبدأوا بدراسات كبيرة جدا 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 عليه. أعظم اكتشاف اكتشفوه هو لموريس بوكاي. ما هو هذا الاكتشاف الذي يعني فرحوا به فرحا عظيما أنهم استطاعوا أن يكشفوه، ولم يستطيعوا إلا باستخدام أحدث تقنية في العالم كله من أجل هذا الاكتشاف، أن هذا الرجل مات في البحر. كيف في علم الطب والتشريح له أدلة وأمور، فظن نفسه مكتشفا أمرا عظيما، فلما جهز نفسه بالإعلان وإلى آخره قيل له هذا مذكور في القرآن، كذلك اليوم ننجيك ببدنك، وقصة موسى كاملة وكيف أنه أغرق وكذا إلى آخره، فيعني لم تأتي بجديد ولا مذكور في القرآن. فوجد بحث كيف يذكر في القرآن هذا، العرب في الصحراء لا يعرفون الفراعنة ولا يعرفون قصصهم، الفراعنة أنفسهم في مصر الذين هم في العصور المتأخرة لا يعرفون هذه القصص بشكلها هذا، فقط خرافات وإلى آخره. كيف استغرب؟ حضر مؤتمرا حول الإعجاز العلمي في الإسلام، فتأكد من علماء هناك وأطباء وكذا أن هذه المعلومة فعلا وهذه الآية موجودة في القرآن، وتأكد أنها فعلا ولم يصدقنا في القرآن، قال ربما الآن وضعوها أو لا يدري ماذا، فتأكد هذا فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وأسلم. Saya sebut baru lepas nama doktor itu sebagai Maurice Bucaille. Itu sebenarnya Maurice Bucaille ini kisah lain dia. Kisah seorang doktor juga. Ini gambar Maurice Bucaille. Nah, dia juga masuk Islam, ada kisah dia lain. Dia juga seorang doktor dari Perancis, mengkhususkannya dalam bidang pembedahan dan bahagian khusus, khususnya bahagian khusus manusia. Lalu dia sampai satu masa pihak kerajaan Perancis atas permintaan pakar-pakar di sana meminta kepada kerajaan Mesir agar meminjam jasad Firaun. Lalu kerajaan Mesir pun beri izinan dan jasad Firaun pun diterbang ke Perancis. Jasad Firaun kita tahu disimpan di dalam piramid dan dikekal, dia tidak dimamahkan, dia diselamatkan oleh Allah sebenarnya untuk menunjukkan kebesaran dan keagungan Allah itu sendiri. Lalu apabila sampai di Perancis, maka jasad Firaun ini disambut seperti disambut seorang raja walaupun dia telah mati, dengan perbarisannya, dengan seperti seorang raja. Kemudian lalu dibawa ke tempat untuk makmalah kaji. Itu di antara doktor-doktor yang mengkaji, pakar-pakar yang mengkaji ini ialah Maurice Bucaille. Dia kaji last sekali, dia mendapat satu penemuan yang sangat hebat pada sangkaannya, iaitu
hasil daripada kajian sel-sel yang masih ada dalam tubuh badan Firaun itu, dia telah mendapat satu maklumat ataupun berjaya menyingkap satu hakikat, iaitu bahawa Firaun mati dalam laut, bukan mati di darat. Lalu dia pun buat satu muktamar, buktikan dia punya hasil kajian dia, hasil dari keputusan dia lah dalam bidang ni. Dan ketika dia buat muktamar tu, tiba-tiba ada seorang kata kepada dia, maklumat yang kamu sebut ni dah sebut dalam Al-Quran. Kita tahu kisah Al-Quran, al-yawma najika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Allah Ta'ala berfirman, pada hari ini aku akan selamatkan engkau dengan tubuh badan engkau untuk menjadi tanda bagi orang-orang yang selepas daripada engkau, pada kebesaran Allah. Lalu dia pun tak macam percaya sebab hasil kajian ilmu yang ada pada dia, pada sangkaan dia suatu yang sangat hebat yang tak mungkin diketahui oleh orang Arab pada zaman dulu. Orang Arab, dia kata duduk di padang pasir jauh daripada laut, dan kata penduduk Mesir sendiri bagi dia tak tahu ni maklumat ni berlaku pada zaman Firaun. Yang ada maklumat tentang Firaun semuanya khurafat, semuanya kisah-kisah mitos bagi pandangan dia. Lalu suatu hari dia hadir muktamar I'jazul Ilmi fil Quran wa Sunnah. I'jazul Ilmi maksudnya penemuan-penemuan sains yang membuktikan kebenaran Al-Quran dan Hadis. Lalu ketika itu dia bertemu dengan para cendekiawan Islam dan dia pun bertanya tentang hakikat ini. Mereka pun tunjuk Al-Quran dan tunjuk ayat ini, ayat dia telah diturunkan sejak 1000 tahun dulu. Kemudian pun terus mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini membuktikan kebenaran bahawa Allah Ta'ala telah menulis ketentuan Allah dalam qadarnya sejak azali lagi. Bila semua itu mati di mana, ajal dia di mana. Jadi maksudnya mungkin tertulis pada badan Firaun dengan cara yang kita tak tahu. Lalu bidang keputusan dan bidang itu berjaya mengeluarkan kata-kata tulisan itulah boleh bentuk-bentuk orang kita tak tahu, tapi bentuk yang menunjukkan bahawa ini tanda bahawa dia mati di laut. فيا أيها الإخوة الكرام، إذا قلت لكم عشرات الآيات التي تتحدث عن أمور علمية وأثبت القرآن صحتها أكون مقللا جدا. لو قلت مئات الأدلة، لو قلت كثيرة جدا 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 الأدلة في الآيات وفي الأحاديث التي تتحدث عن أمور علمية ويثبت العلم صحتها. وليس هذا فقط، بل كل ما تحدث عنه القرآن لم يكن فيه ولا خطأ واحد. ليس الأمر أنه تكلم 100 مسألة 99 صحيحة وواحدة خطأ، لا، الأمر تكلم بآلاف المسائل وكلها صحيحة. فلذلك آمنا بالله وأرجو منكم أن تقرأوا الإعجاز العلمي في الإسلام وفي القرآن وفي السنة وفي الفقه، كله في إعجاز علمي. اقرأوا مثلا الجبال أوتادا، اقرأوا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها يذوقوا العذاب، وكيف أن الإحساس في الجن. اقرأوا كمن يصعد في السماء، كلما صعد في السماء ضاق صدره. اقرأوا كثير جدا. بعد هذه الآيات والأدلة والإثباتات التي نجزم بأن الله هو خالقنا وأن القرآن الكريم كلام الله وأن كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، بعد أن نعرف بهذا ونؤمن به تماما، يجب علينا أن نؤمن أيضا بقول الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أمثال. Wahai saudara-saudara dan saudari-saudari sekalian, sebenarnya dalil dan bukti kebenaran Al-Quran daripada sudut sains bukannya 100 buah, bahkan ribuan. Saya mengharap
kepada tuan-tuan dan puan agar membaca dan mengkaji, dan telah ditulis oleh para ahli ulama bid'ah ini tentang i'jaz al-ilmi, mukjizat segi ilmiah, segi sains di dalam Al-Quran Al-Karim. Contohnya ayat-ayat Al-Quran Al-Karim berkaitan dengan fenomena alam, berkaitan dengan tubuh badan manusia. Contohnya, kullama madidat juluduhum badalnahum juludan ghayratan liyadhuqul adab. Allah Ta'ala menyebut kisah api neraka, manusia-manusia yang berada di dalam api neraka. Setiap kali apabila masak kulit mereka disebabkan api dibakar di atas api neraka sehingga masak kulit mereka, maka kami akan tukar kulit yang lain. Kenapa Allah Ta'ala sebut daging, kulit kan? Sekarang ilmu sains membuktikan bahawa beri rasa di bawah kulit. Antaranya lagi, kullama yas'alu fis tentang manusia, setiap kali semakin lama dia naik ke atas langit, semakin sesak nafas dia. Itu dah dibuktikan pada zaman dulu macam mana orang tahu. Ada tentang bukit bukau, bagaimana Allah Ta'ala jadikan bukit bukau, bagaimana Allah Ta'ala turunkan hujan. Itu semua ilmu sains sekarang telah menyingkap dan membuktikan kebenaran apa yang telah disebut oleh Al-Quran sejak 1400 tahun yang lalu, yang mana menambahkan keyakinan dan keimanan kita bahawa Al-Quran ini tidak mungkin direka oleh Rasulullah SAW yang merupakan seorang yang bertaurus. Dan sebagai rahmat Allah Ta'ala singkapkan perkara ini yang sebenarnya tidak disingkapkan oleh para sahabat, dan mereka sebenarnya tak perlu pun, sebab mereka berada bersama dengan Nabi SAW, keyakinan mereka berada di kemuncak. Tapi Allah Ta'ala kerana kasihan belas dan rahmat Allah kepada kita yang hidup jauh pada Nabi SAW ini, maka Allah Ta'ala menyingkap melalui penemuan ilmu sains akan hakikat-hakikat kebenaran yang diungkapkan dalam Al-Quran dan dalam sunnah Nabi SAW. Oleh itu saya berharap kepada tuan-tuan supaya mungkin ramai di antara tuan-tuan yang pakar dalam bidang-bidang masing-masing boleh mencari dan membaca. Sekarang ini mudah, zaman ini sekarang ini mudah mencari maklumat. Bacalah dan carilah hakikat-hakikat penemuan sains yang telah disebut dalam Al-Quran sejak 1400 tahun dulu, agar keimanan kita bertambah dan kita akan mendapati bahawa Al-Quran telah menyebut beribu-ribu contoh dan ia telah dibuktikan kebenarannya sekarang. Dan jadi Al-Quran ini bukannya 99 sebut betul, satu tak betul, tak, semuanya betul kerana dia daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan segala-galanya. Dan begitu juga Nabi SAW, setiap sabdaan baginda adalah benar dan betul. Ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi SAW tidak bertutur, tidak bercakap daripada hawa nafsu. Apa sahaja yang keluar daripada jasad tubuh dan badan Nabi SAW tidak lain melainkan hanyalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah Ta'ala kepada baginda. Oleh itu kita hendaklah mempelajari, dan semakin hari semakin belajar semakin kita akan mendapat keyakinan dan kebenaran bahawa ini adalah Al-Quran Al-Karim daripada Allah, dan ini adalah sabdaan Nabi SAW as-sadiqul masduq. Dan di antara maklumat yang disebut oleh Nabi SAW yang walaupun kita belum lagi tahu, angka kita tak mampu, sebenarnya tak mampu pun sebab apa? Sebab dia di luar daripada sempadan masa dan tempat, ialah perkara yang disebut dalam hadis ini 4 perkataan. 4 perkataan malaikat diperintahkan menulis tentang rezeki seseorang, tentang ajal tempoh hidupnya di atas dunia, dan tentang amalannya di atas dunia, dan tentang nasibnya di akhirat sama ada celaka ataupun bahagia. واليوم نتابع بشرح الكلمة الرابعة من الكلمات التي يكتبها الملك بأمر الله، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم وشقي أم سعيد. معنى وشقي أم سعيد أي إن الله عز وجل منذ الأزل يعلم، وأنه يأمر الملك بمجرد أن ينفخ الروح في
شقي أم سعيد؟ هل سيصبح كافرا ويدخل النار أم سيصبح مؤمنا ويدخل الجنة؟ هذا معنى شقي أم سعيد. ولنثبت هذا الكلام أمامنا طريقان. الطريق الأول ما ذكره العلماء في بحث هذه المسألة، وهذا ما ذكره العلماء لا نستطيع أن نتوسع به الآن لأنه يحتاج شرحا طويلا، ولكن أنصحكم أن ترجعوا إلى كتاب هام يتناول هذه المسألة، وهو كتاب شيخ الإسلام مصطفى صبري رحمه الله تعالى، واسمه موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين وعباده المرسلين. ولا أنصحكم أن ترجعوا إلى الكتب الصغيرة من أمثال كتاب مثلا الدكتور محمد سعيد رمضان الطب واليقينيات الكونية، أو أي كتاب صغير من أجل هذه المسألة، لأن سبحان الله هذه المسألة تحتاج بحثا حقيقيا علميا واضحا. نعم. Sekarang pada pagi ini kita akan meneruskan syarahan berkaitan dengan perkataan terakhir yang ditulis, yang diperintahkan oleh malaikat, oleh Allah Ta'ala kepada malaikat untuk ditulis, iaitu syaqiyun aw sa'id, celaka ataupun bahagia, nasib seseorang di atas di dalam kehidupan ini. Lalu kita kena yakin bahawa Allah telah memerintahkan malaikat agar menulis qada'nya yang qada' dan qadarnya sejak azali lagi. Itu malaikat diperintahkan mereka untuk zahir dan tuliskan ketika kita berumur 120 hari lagi, ketika masih lagi janin di masa lain bagi 120 hari itu bagi apa? Janin juga. Ketika kita masih janin 120 hari, maka Allah Ta'ala telah memerintahkan malaikat menulis nasib yang telah ditentukan oleh Allah Ta'ala, dan Allah Maha mengetahui hakikat ini sejak azali lagi. Sama ada seseorang itu bila dilahirkan di atas dunia dia akan menjadi seorang yang beriman dan mati dalam keadaan beriman, ataupun seorang itu sebaliknya dia akan menjadi seorang yang kafir dan mati dalam keadaan kekufuran, ataupun bermula hidupnya dalam keadaan kufur kemudian akan mati dalam keadaan beriman, ataupun sebaliknya. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala telah mengetahui segala-galanya. Dan sebenarnya dalam nak menerangkan hakikat ini perlu pada dua cara. Pertama, cara yang payah dan agak sukar, iaitu kita membaca kajian-kajian ulama akidah, ulama ilmu tauhid kita dalam bidang ini, yang dikaji secara menyeluruh dan mendalam dan luas dan berinci, seperti apa yang telah ditulis oleh Syekhul Islam Mustafa Sabri, iaitu kita kata Syekh bagi sekalian ulama Islam pada Khilafah Uthmaniyah, pada akhir-akhir zaman Khilafah Uthmaniyah. Kemudian ketika Kamal Atatürk naik memerintah dan menggulingkan Sultan Abdul Hamid, beliau sempat menyelamatkan diri pergi ke Mesir. Syekh Mustafa Sabri dan seorang lagi anak murid Syekh Zahid Al-Kawthari, ini antara yang terkenal yang memainkan peranan penting dalam Islam. Dan Syekh Mustafa Sabri ada mengarang sebuah kitab yang amat agung, kitab agak besar 4 jilid, dan kitab itu dalam kitab itu mengandungi hujah-hujah yang amat kuat serta dalil dan nas, dan dengan logik yang amat kukuh mengalahkan semua hujah-hujah orang-orang yang sesat, terutama komunis, etis dan sebagainya. Dan di antara tajuk yang dibahas secara mendalam dalam kitab ini ialah berkenaan dengan masalah qada dan qadar, dan masalah yang Nabi SAW sebut empat perkataan ini. Kitab itu namanya Mawqiful Ilm Al-Aqli Wal Ilmi Wal Alami Min Rabbil Alamin. Maksudnya pendirian akal dan pendirian ilmu dan pendirian seluruh alam daripada apa yang datang daripada Tuhan sekalian alam dan hamba-hambanya yang diutuskan oleh manusia. Kita bisa dapat diri dalam bahasa Arab.
secara asal dalam bahasa Arab 4 jilid. Nanti maksudnya mungkin belum berapa puluh jilid. هذا هو الطريق الأول لإثبات هذه المعلومة وشقي أم سعيد. وثمة الطريق الثاني لإثبات هذه المعلومة ما هو؟ أن نقول للذي يعترض على هذه المعلومة، نقول له هذه المعلومة لا تحتاج دليل، بل هي دليل على صحة الإسلام. هذه المعلومة وشقي أم سعيد هي تدل على أن الإسلام صحيح، وأن الله ورسوله يقولان الحق. كيف؟ Jalan yang kedua untuk membuktikan kebenaran kata-kata Nabi SAW ini adalah dengan cara yang amat mudah dan simple. Kita sebut bahawa sebenarnya maklumat yang disebut oleh Nabi SAW ini, bahawa seseorang itu telah ditulis nasib dia sama ada baik, beruntung ataupun celaka dan buruk. Kita mengatakan bahawa maklumat yang disebut oleh Nabi SAW ini adalah bukti dan dalil kebenaran agama Islam. Bukan kata maklumat ini perlu pada bukti, perlu pada dalil. Tak, dia sendiri itu adalah dalil dan bukti kepada Islam itu, bahawa Islam itu adalah benar. Macam mana tu? Dan segala hakikat bahawa setiap insan telah ditentukan, bahkan telah diketahui sejak azali oleh Allah Ta'ala, telah ditakdirkan sejak azali nasib dia dalam kehidupan ini, sama ada last sekali akan masuk syurga ataupun last sekali masuk neraka. Dan adakah maklumat ini perlu pada bukti dan dalil kebenaran? Jadi jawapannya sebenarnya maklumat ini tak perlu kepada dalil dan bukti, kerana dia itu sendiri adalah bukti dan dalil ke atas kebenaran Islam. Macam mana? فهذه شقي أم سعيد هي تثبت صحة الإسلام. كيف؟ لقد أخبرنا الله ورسوله عن أناس أنهم سيموتون كفارا، وفعلا ماتوا كفارا. وأخبرنا عن أناس أنهم سيموتون مؤمنين، وفعلا ماتوا مؤمنين. فأعطونا من أخبرنا الله ورسوله أنه مات كافرا ومن أنه مات مؤمنا. Maklumat ini sebenarnya tak perlu pada dalil dan bukti, bahkan ia adalah bukti kepada kebenaran Islam, kebenaran Al-Quran Al-Karim. Macam mana? Allah Ta'ala di dalam Al-Quran telah menyebut bahawa, telah memberitahu kita bahawa ada beberapa manusia yang mati akan mati dalam keadaan kekufuran. Dan memang betul akhirnya manusia ini mati dalam keadaan kufur. Dan ada di kalangan manusia yang akan mati dalam keadaan beriman. Dan memang betul manusia ini akhirnya mati dalam keadaan beriman. Memang tetap imannya dan sehinggalah menemui ajalnya dalam keadaan beriman. Boleh beritahu saya siapa yang Allah Ta'ala beritahu? Allah Ta'ala sebut dia akan mati dalam kafir, kemudian memang dia mati dalam keadaan kafir. Dan siapa yang Allah Ta'ala sebut dia akan mati dalam keadaan beriman, dan memang dia mati dalam keadaan beriman. Abu Lahab. Jadi lagi zaman Nabi SAW. Sahabat itu الذين أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنهم سيموتون مؤمنين لم يخبرنا عن الجميع. Nabi SAW tak beritahu semua sahabat yang siapa di kalangan sahabat yang Nabi SAW beritahu mereka ni jamin masuk syurga, mati dengan beriman. 10 sahabat al-asyrah mubasysyrun bil jannah. Asyarah mubasysyirin bil jannah, 10 orang yang dijamin. نعم. سأعطيكم مثالا، هو قول الله سبحانه وتعالى تبت يدا أبي لهب وتب. انظروا نزلت هذه الآية في بداية الإسلام، والله عز وجل أخبر أن هذا الرجل سيموت كافرا، وامرأته حمالة الحطب ستموت كافرة. بعد 10 سنوات من نزول القرآن حتى مات، وكان يستطيع بكل بساطة
surah ini diturunkan di permulaan Islam, di ketika mula-mula wahyu diturunkan, ketika diperintahkan Nabi SAW agar menyaringkan dan menyatakan dengan terang dakwah Islam. Lalu Abu Lahab dan isterinya Ummu Jamilah, mereka berdua antara mereka yang berada di saf hadapan dalam menentang dengan keras dakwah Nabi SAW dan apa yang mereka lakukan terhadap Islam dan sesaan yang dilakukan terhadap orang-orang yang bawa masuk Islam dan kepada Nabi SAW sendiri, sehingga Allah Ta'ala menurunkan dalam Al-Quran bahawa Abu Lahab ni celaka, tabbat yada Abi Lahab bin Lahab, celakalah kedua-dua tangan Abi Lahab dan celakalah, dan wa imra'atuhu hammalatul hatab, dan isterinya perempuannya hammalatul hatab, penanggung kayu api neraka. Dan ayat ini diturunkan di awal-awal dakwah Islam, dan selepas 10 tahun selepas itu barulah Abu Jahal mati, Abu Lahab mati. Jadi ada masa 10 tahun di antara ayat diturun dengan kematian Abu Lahab. Kalaulah sekiranya ayat Al-Quran ini adalah rekaan Nabi Muhammad SAW, amat mudah, senang saja. Misalnya Abu Lahab kata, tapi sepanjang 10 tahun berjarak di antara turun ayat sehingga kematian Abu Lahab, tak ada pun pernah sekali Abu Lahab kata Aslam, aku dah masuk Islam. Dia isytiharkan pun aku masuk Islam. Kalau dia isytiharkan aku dah masuk Islam, saya orang kata jadi firman Allah Ta'ala silap. Allah Ta'ala kata celaka tiba-tiba masuk Islam. Tapi apabila Abu Lahab tetap mati dalam keadaan kekufuran seperti mana yang diberitahu oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran, itu membuktikan bahawa Al-Quran benar-benar kalam Allah. Dia yang memiliki dan dia maha mengetahui nasib setiap insan apa yang akan berlaku. Nah, ومثال آخر لنثبت به أن الله يعلم منذ الأزل أن هذا الرجل سيموت كافرا أو سيموت مؤمنا، أي شقي أم سعيد. هذا المثال هو أبي بن خلف. أبي بن خلف رجل من قريش، مرة تساب وكلم النبي صلى الله عليه وسلم بطريقة غير مؤدبة، فقال أبي بن خلف للنبي صلى الله عليه وسلم: لقد أعددت فرسا أعلفها كل يوم فرق ذرة، أي طعاما وقويها جدا، لأقتلك عليها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لأن الله يوحي إليه ولأنه الصادق والرسول صلى الله عليه وسلم، بل أنا أقتلك عليها إن شاء الله. أبي بن جهل ذهبت الأيام وجاءت معركة أحد. في البداية انتصر المسلمون، في منتصف المعركة خالفوا النبي صلى الله عليه وسلم فخسر المسلمون، وأصيب النبي صلى الله عليه وسلم حاز إلى جبل أحد بحيث يكون ظهره في جبل أحد. فهنا قوي المشركون ومنهم أبي بن جهل، وصار يأتي وهو معبأ بالحديد ليحمي نفسه، ويأتي ويقول: أين محمد؟ لا نجوت إن نجا، أين هو؟ واقترب من المسلمين يريد أن يقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا منذ كان في بطن أمه كتب الله له أن يموت شقيا. بل النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا أقتلك عليها، أي على هذا الذي تعرفه من أجل أن تقتل عليك ما تقول. انظروا كيف أن الله يوحي للنبي صلى الله عليه وسلم أنه الصادق المصدوق. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم كان متعبا مدمر، رأسه صلى الله عليه وسلم مكسورا، متعبا جدا، لم يكن يستطيع حتى صعود صخرة بصعود فاستطاع بمساعدة حتى استطاع. فلما جاء الله كالثوب الهائج وكذا قال له: أعطوني الحربة. قالوا: يا رسول الله ما تستطيع تتحرك بالكاد. قال: أعطوني الحربة. فأعطوه حربة فحملها وقذفها. هو كله حديد، هنا درع كله حديد وهنا بيضة كلها حديد، بينهما يوجد فارق بسيط جدا عند الترك
ما أصيب به من هول ما أصيب به، ووقع على الأرض وكسر ضلع من أضلاع صدره بهذه البقعة، وصار يصرخ ويقولون يا قتال محمد. فجاء أصحابه التفوا عليه حملوه وابتعدوا أين قتله فقال والله لو أبي في ربيعة وقربه جميعا. لماذا؟ لأنه يعلم أن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم قال أنا أقتلك على الله إن شاء الله. انظروا أبي بن جهل أبي بن خلف فقال ثم قال والله لو بصق علي لقتلني. إلى هذه الكلمات والله لو بصق علي لقتلني. لماذا؟ لأنه يعلم في داخله أن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أخبره الله الذي يأمر الملك بأن يخطب شقيا أم سعيد أخبره بها. ففعلا أصيب وفعلا مات بوالد اسمه سعيد. من هذه الخجلة كيف سيتطلع؟ Antara kisah yang membuktikan kebenaran sabdaan Nabi SAW lagi ialah kisah kematian Ubay bin Khalaf. Ubay bin Khalaf di antara musuh Islam yang amat ketat pada zaman kebangkitan Islam. Ketika di Mekah, Ubay bin Khalaf setiap hari dia beri makan seekor kuda yang dibela dan dijaga dengan begitu baik, kuda perang. Dan dia beri makan makanan yang berkhasiat dan amat banyak. Satu hari Nabi SAW lalu dalam keadaan dia sedang memberi makan kuda dengan makanan yang dia memberi makan, maksudnya beberapa kilo jagung yang segar, kerana untuk memberi kekuatan pada kuda ini dan dia menjagalah kuda ini dengan baik. Lalu Nabi SAW satu hari lalu dalam keadaan dia sedang memberi makan kudanya, lalu dia berkata kepada Nabi SAW, wahai Muhammad, kuda ni aku bela dan aku makan baik-baik, kenyang-kenyang dan kuat, agar satu hari nanti aku akan bunuh engkau ketika aku berada di atas kuda. Maksudnya aku akan bunuh engkau dalam keadaan aku berada di atas kuda. Dia sebagai, kita kata, pahlawan di medan perang yang menaiki kuda. Jadi antara kehebatan pahlawan itu bila dia boleh bunuh dalam keadaan dia nak bergerak laju, dia boleh panah dengan cepat. Dan Nabi SAW kata, bal ana aqtuluka, bahkan akulah yang akan bunuh engkau dalam keadaan engkau di atas kuda. Bukan engkau atas kuda engkau bunuh aku, engkau di atas kuda, aku yang akan bunuh engkau dalam keadaan engkau duduk atas kuda. Lalu kita tahulah berlaku hijrah daripada Makkah ke Madinah, kemudian berlaku peperangan Badar, kemudian berlaku peperangan Uhud. Peperangan Badar, alhamdulillah Allah Ta'ala menulis kemenangan yang besar bagi umat Islam. Kemudian pada peperangan Uhud, peringkat awal umat Islam menang pada peringkat awal, tetapi disebabkan oleh sebahagian daripada sahabat yang berada di atas bukit para pemanah menerhakai ataupun melupai perintah Nabi SAW agar terus kekal di atas bukit. Lalu akhirnya bertukar kemenangan dan bermula di pihak musyrikin. Dan kita tahu apa yang berlaku sehingga Nabi SAW sendiri jatuh dalam lubang dan gigi baginda patah, dan sebahagian daripada wajah baginda ditembusi tombak, kena panah tombak. Lalu kita tahu bahawa ketika itu dalam keadaan orang Islam dalam keadaan lemah dan teruk, tiba-tiba datang Ubay bin Khalaf, tentera musyrikin dalam keadaan menaiki kuda dan badannya dipenuhi dengan baju besi, itu juga dengan topeng besi. Dan dia pergi, dia mencari dalam keadaan dia mencari Nabi Muhammad SAW. Dia kata, di mana Muhammad? Di mana Muhammad? Lalu akhirnya dia nampak Nabi SAW berada di lubang. Dan Nabi SAW dinaikkan oleh para sahabat dalam keadaan begitu letih dan begitu susah payah. Kemudian Nabi SAW nampak pada jauh Ubay sedang menuju ke arah baginda. Lalu Nabi SAW meminta kepada para sahabat sebilah lembing
Lalu Nabi SAW dalam keadaan Ubay datang untuk memanah dan membunuh Nabi SAW, Nabi pun terus melemparkan lembing itu ke arah Ubay. Lalu lembing itu tak kena muka pun, tak kena badan pun, badan dia penuh dengan baju besi. Tapi lembing itu hanya kena pada bahu dia, sebahagian daripada bahu dia yang antara bahu dan leher, yang mana ada nampak sekilas ruang. Dan kena pun tak melukakan, tak menitiskan darah, hanya luris sahaja. Lalu disebabkan kena itu, tiba-tiba Ubay menjerit dan menolong dan terjatuh daripada kuda dan meronta-ronta dan minta tolong pada sahabat, pada semua sahabat-sahabat dia, kawan-kawan dia. Lalu semua kawan dia datang pelik, siapa kau ni, tak kenal apa pun, darah pun tak kan. Lalu dia kata, qatalani Muhammad, Muhammad dah bunuh aku. Lalu mereka kata, kenapa? Dia kata, dia dah beritahu aku di Mekah lagi bahawa dia akan bunuh aku lah kerana aku di atas kuda ni, kan? Dan dia bercakap benar, kan? Supaya tahu bahawa Muhammad SAW adalah as-sadiqul masduq, kan? Lalu akhirnya Ubay mati, kan? Dalam keadaan yang kalau kita kata macam segi logiknya tak mungkin mati, kan? Tapi oleh kerana Nabi SAW diberitahu oleh Allah yang menciptakan manusia, dan diberitahu oleh malaikat bahawa orang ini akan mati dalam kafir sekian-sekian hari, berbulan hari, kan? Di mana dan di atas kenderaan mana, akhirnya Ubay mati seperti mana yang telah disebut oleh Nabi SAW. أيها الإخوة، أريد أن أعيد وأكرر وأؤكد على كلمة قالها أبي بن خلف. قال: والله لو بسط علي لقتلني. فانظروا إلى هذا الكافر أبي بن خلف، يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صادق في قلبه. أبي بن خلف يعلم أن رسول الله صادق، وأنه الصادق المصدوق، وأنه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولكن لم يرضى أبي أن ينطق الشهادتين وأن يعلن الإذعان، لذلك مات كافرا. وفي قلبه متيقن أن كل كلمة يقولها محمد صلى الله عليه وسلم صدق وحق، لكن لم يرضى أن يعلن ويذعن بالشهادتين، لذلك مات كافرا. سيدنا ابن عمر، عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، مرة كان ماشيا في الصحراء في نفس المكان الذي فينا فيه هذا الرجل أبي بن خلف، ففي الليل فرأى نارا تخرج من مكان، وارتعب سيدنا عبد الله بن عمر، خاف منها، وإذا يخرج منها رجل مكبل بالسلاسل وينادي: يا عبد الله، يا عبد الله، اسقني، أنا عطشان، اسقني. قال ابن عمر: لا أدري هل علمني من أنا وعلم اسمي أم هو كما تقول العرب يا عبد الله لأي شخص. وإذا خلفه رجل يضربه ويقول لي: لا تسقه يا عبد الله، فإن هذا قتيل رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أبي بن خلف. فانظروا إلى هذا. Tadi saya terlupa sebut ketika kawan-kawan Ubay bin Khalaf menenangkan diri dia, apa yang kamu nak takut sangat? Tombak tu hanya kena sikit saja, tak luka. Lalu dia kata, demi Allah, sekiranya Muhammad SAW ludah saja pada aku, nescaya aku akan mati. Jadi Ubay bin Khalaf, dia tahu bahawa Nabi SAW cakap benar, dia yakin dengan kata-kata Nabi SAW. Tapi oleh kerana ada sifat takabur dan sombong, dia akan tunduk kepada sabdaan kata-kata Nabi SAW, tidak mahu tunduk kepada Islam. Sekali itu Abdullah bin Umar, selepas daripada kisah ini, Abdullah bin Umar, anak Sayyidina Umar, lalu di kawasan lembah yang ditanam Ubay bin Khalaf, kawasan Uhud. Tiba-tiba dia kata, di tengah-tengah dia lalu tu, tiba-tiba dia nampak api yang sangat besar dan panas dan kuat keluar daripada satu lubang
itulah tempat kubur, tempat ditanam Ubay ibn Khalaf. Lalu dia pun sangat takut pada api itu, dia pun terus lari. Tiba-tiba di belakang api itu dia dengar ada orang menjerit minta tolong. Dia kata, wahai Abdullah, tolong aku, beri aku sedikit air, aku sangat dahaga. Lalu Sayyidina Abdullah bin Umar pun toleh ke belakang. Tiba-tiba dia nampak seorang yang dalam keadaan hitam dan dibelenggu dengan besi dan rantai besi, sedang meronta-ronta dan mengangkat tangan minta tolong pada dia. Sehingga Abdullah bin Ubay, dan ketika itu Sayyidina Abdullah bin Umar tertanya-tanya, adakah orang ni tahu nama aku Abdullah, ataupun atas adat orang Arab kalau orang yang tak kenal nama dia panggil Abdullah. Dan sekali itu masa dekat sini ada seorang syekh baru saya belajar ni, kalau tadi sikit nak cerita orang Arab ni, kalau tak tahu nama kita dia panggil Abdullah. Ketika saya keluar pada masjid, habis pada kelas macam ni lah, saya pun keluar pada masjid, tiba-tiba syekh tu dia panggil saya Abdullah. Saya kata Abdullah, alhamdulillah, saya ada kisah berapa Abdullah. Saya nama saya Kofi kan, saya pun tak tahu kan. Dia pun panggil ulang, Abdullah, tak. Lepas tu saya pun tengok toilet belakang ada orang nak kata tak ada. Dia panggil lagi. Saya pun tunjuk dia kata hantar. Lepas tu dia kata, kenapa kau lari? Aku panggil kau. Saya kata, nama saya bukan Abdullah. Dia kata, engkau bukan hamba Allah. Lalu Allah bin Umar kata, aku tak tahu sama ada orang lelaki ni yang kadang-kadang kena bakar dia belenggu dengan rantai ni, panggil aku, dia jerit minta tolong agar aku bagi minum seteguk air pada dia. Dia tahu nama aku. Ada mata ada orang Arab. Tiba-tiba keluar belakang dia seorang lelaki yang berkata, wahai Abdullah, jangan kau beri minum pada lelaki ini, dia adalah orang yang dibunuh oleh Rasulullah, iaitu Ubay bin Khalaf. هذا أبي بن خلف علم بقلبه صدق الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. أما نحن فعلمنا بقلبنا صدق الله ورسوله ونعلنها بألسنتنا ونرفع رأسنا ونعتز بها وليسمع الثقلان. نحن نؤمن بهذا الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وفي كل ما يقوله صلى الله عليه وسلم، ونعلنها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، ونسأل الله عز وجل أن يميتنا عليها وأن يدخلنا الجنة مع أهلها إن شاء الله. Baik, ini cerita Ubay bin Khalaf. Ubay bin Khalaf dia tahu kebenaran, tetapi dia tak nak mengaku dan tak nak tunduk. Adapun kita, alhamdulillah, kita semua beriman dan yakin dengan sabdaan Nabi SAW. Kita yakin dengan kebenaran Al-Quranul Karim bahawa ia adalah daripada Allah, dan kita yakin dengan Islam dan dengan syariat ini. Dan kita bukan sahaja yakin dengan hati kita, bahkan kita mengiklankan dan mengisytiharkan keislaman kita kepada seluruh dunia bahawa kita menyaksikan bahawa tiada Tuhan yang layak disembah sebenar-benarnya, Tuhan yang sebenar melainkan Allah, dan bahawa Nabi Muhammad SAW itu adalah pesuruh Allah. Dan kita mohon kepada Allah agar mematikan kita dalam syahadah ini dan memasukkan kita ke dalam syurga-Nya insya-Allah. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فوالله يقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم والله نصدقك يا رسول الله لو لا تقسم صلى الله عليه وسلم فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. أقول لكم هذه الحادثة التي رواها الإمام الذهبي في كتابه سير أعلام النبلاء
في ترجمة الإمام يوسف بن إبراهيم، هذا العالم الصالح الفقيه الزاهد الصوفي الورع التقي، كان يدرس في المدرسة النظامية في دمشق. فقام رجل يحفظ القرآن وصوته جميل في القرآن ويجوده أفضل تجويد وعنده علم، فسأل هذا العالم الصالح يوسف بن أيوب سؤالا، فقال له العالم الشيخ يوسف اجلس، ولم يجب على سؤاله، قال له اجلس أظنك تموت على غير الإسلام. فجلس مرة الأيام. طبعا في عقيدتنا ما كان معجزة لنبي جاز أن يكون كرامة لولي، فألهم الله هذا العالم أن يقول هذه الكلمة تنبيها لهذا الرجل. ولكن ما الذي حصل بعد سنوات؟ هذا رجل عالم اسمه ابن السقاء، عالم وحافظ القرآن ومجود. مرت الأيام، ملك الروم طلب أحد علماء المسلمين كي يعرفه على الإسلام. كان ملك الروم يريد لا أن يتعرف على الإسلام بل أن يفعل شيئا، فأرسل المسلمون له ابن السقاء، فذهب هناك بحر. كان ملك الروم قد وضع كل ما فيه أبها، وأحضر فتاة جميلة فاتنة بالغة الروعة، فسبحان الله صدق فيه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففتن بهذه الفتاة وأعجبته وطلب أن يتزوجها. فقال ملك الروم أنت مسلم، هذه نصرانية، أنت لا شيء مسلم وهذه نصرانية، لا يصح أن نعطيك إياها إلا إذا تنصرت. فسبحان الله وافق على النصرانية وتنصر، وأرسل ملك الروم فرحا عظيما، وأرسل للمسلمين فورا أن العالم الذي أرسلتموه لنا قد حاججناه وأثبتنا له وكذا وصار نصرانيا. فرح هذا الرجل، وطبعا ساء المسلمين. لم يمضي إلا فترة بسيطة أيام، وحتى ما يكون بينه وبين أهلها فيسأل عليه الكتاب. طبعا لم يزوجه هذه المرأة، قال له أنت أحق مني، أنت مسلم أحق من أن أعطيك هذه المرأة، وأنت بعت دينك من أجلي. امرأة فلو دخلت في النصرانية أنت تبيعها بالرخص. بعد أن أخذ السمعة ونشر وكذا طرده. سبحان الله، رجل من المسلمين كان مسافرا إلى القسطنطينية، كان هذا الأخ القسطنطينية، فيوجد خارج سور القسطنطينية مكان للزبالة والنفايات وكذا. وجد هذا ابن السقاء مريضا ملقا بجانب هذه النفايات، قال له كأني أعرفك، هل أنت فلان؟ قال له ابن السقاء، قال نعم أنا فلان، أنا العالم المجود الحافظ ابن السقاء. قال له كيف وصلت إلى هذا؟ ما فعل الله بك؟ وأين القرآن الذي حفظته؟ قال له والله نسيته وما أذكر منه إلا ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، ومات. فهذا مثال على هذه الفقرة من الحديث. Seterusnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan demi Allah yang tiada Tuhan melainkan Dia, wallahi la ilaha ghairuh, sesungguhnya seseorang kamu beramal dengan amal ahli syurga sehingga tidaklah tinggal di antaranya dan di antara syurga melainkan satu hasta,
Maka tiba-tiba mendahului ke atasnya kitab Lauh Mahfuz, ketentuan Allah Ta'ala. Maka dia melakukan amalan ahli neraka, maka dia pun masuki neraka. Dan Nabi SAW bersumpah dengan hakikat ini. Dan sebenarnya kalau Nabi SAW tak bersumpah pun kita semua yakin dan percaya dengan sabdaan Nabi SAW. Tetapi kenapa Nabi SAW bersumpah juga dalam teknik berbahasa Arab atau gaya bahasa Arab? Kalau sekiranya orang yang mendengar kita, dia percaya kata kita, maka kita tak perlu kuatkan. Dan sekiranya orang yang mendengar kita tu dia ragu-ragu, betul ke dia cakap betul ke, kita pun kena kuatkan sesungguhnya sebagainya. Kalau seseorang itu dia mengingkari kata-kata kita ketika kita kena bersumpah, orang tu tak mengingkari ketika itu bersumpah. Jadi Nabi SAW sebut ini kerana Nabi SAW mengetahui bahawa ada di kalangan orang yang ragu-ragu, bahkan ada di kalangan orang yang tak mempercayai. Adapun kita, insya-Allah, kita Nabi SAW tak sumpah pun kita yakin dengan sabdaan Nabi SAW. Dan demi Allah, Tuhan yang tiada Tuhan melainkan Dia, sesungguhnya seseorang kamu beramal dengan amalan ahli syurga, sehingga tidaklah ada di antaranya dan di antara syurga melainkan satu hasta saja tinggal, maka tiba-tiba mendahului kitab ketentuan ilahi ke atasnya, maka dia telah melakukan amalan-amalan ahli neraka, lalu dia pun masuk dalam neraka. Syekh kata kena sebut kisah apa yang disebut oleh Imam Az-Zahabi radhiyallahu anhu. Kisah seorang ulama yang pakar dalam bidang Al-Quran Al-Karim, menghafal Al-Quran dan boleh membaca Al-Quran dengan indah dan berlagu, dengan bertajwid. Namanya Ibnu Saqqah. Ini kurun keterangan kurun putih kisah Imam Zahabi dia kurun ke-8 Hijrah. Sebelum tu lagi, maksudnya dalam kurun ke-6 ke-5 Hijrah. Kisah ini berlaku dan disaksikan oleh orang Islam. Kisah seorang ulama namanya Ibnu Saqqah yang pakar dalam bidang Al-Quran Karim. Satu hari dia kisah ini mungkin berlaku di Madrasah Nizamiyah di Marwah. Syekh Marwah. Ini kisah ini berlaku di Damsyik. Jadi Ibnu Saqqah satu hari dia pergi ke dalam sebuah masjid. Di dalam masjid itu ada seorang syekh namanya Syekh Yusuf bin Ayyub, seorang yang sangat alim, seorang yang sangat pakar dalam fiqh dan seorang yang pakar dalam bidang tasawuf. Lalu dia pergi jumpa syekh ni, nak tanya syekh ni, Ibnu Saqqah, dia nak tanya syekh ni tentang beberapa masalah dalam agama. Lalu Syekh Yusuf bin Ayyub ni seorang yang kita kata seorang waliullah, dan kita semua beriman bahawa apa yang harus bagi seorang Nabi, apa yang Allah Ta'ala jadikan mukjizat bagi seorang Nabi, harus bagi Allah Ta'ala jadikan karamah bagi seorang wali. Jadi beberapa yang merupakan kekhususan Nabi SAW. Jadi Syekh Yusuf bin Saqqah dia tengok dengan mata hati orang yang beriman. Dia tak jawab. Syekh Yusuf bin Ayyub ni dia tak jawab pertanyaan Ibnu Saqqah. Jadi Ibnu Saqqah dia tunggu dia jawab. Dia kata mungkin kau ni akan mati dalam keadaan bukan Islam. Lalu Ibnu Saqqah pun tak kata apa. Lalu Syekh Yusuf ni dia Allah Ta'ala bagi firasat pada dia, jangan jawab dia ni sebab dia ni akan mati dalam keadaan bukan Islam. Sedangkan dia seorang ulama yang hafal Al-Quran, yang pakar dalam bidang ilmu tajwid. Dan nak jadi kisah, berlakulah peperangan antara tentera Rom dan tentera Islam. Dan sebelum berlaku
peperangan itu raja menghantar utusan kepada orang Islam dan minta orang Islam hantar seorang ulama mewakili orang Islam untuk dia berhujah dan berdebat tentang kebenaran yang selalu agama ibadat agama Kristian dan agama Islam. Lalu orang Islam ketika itu hantarlah Ibn Sabbah alim. Lalu Raja Rum ni dengan penuh kemuslihan dia pun menyambut kedatangan Ibn Sabbah dengan kita kata dihiasi istananya dengan baik, kemudian ditawarkan dengan berbagai makanan yang sedap dan disediakan makanan yang sedap, kemudian diletakkan bersama makanan itu seorang gadis yang sangat cantik, gadis Kristian. Lalu gadis ini berjaya menggoda Ibn Sabbah. Akhirnya Ibn Sabbah jatuh cinta dengan gadis ini dan nak kahwin dengan gadis ini. Lalu dia minta kepada Raja Rum ni untuk kahwin dengan gadis ni. Lalu Raja Rum kata, macam mana kamu nak kahwin dengan dia? Kamu orang Islam, dia ni Kristian. Lainlah kalau kamu sanggup tukar agama. Tapi subhanallah, nak tunjuk bahawa bagaimana Allah Ta'ala sesatkan, Allah Ta'ala takdirkan seorang itu, dia akan sesat, dia akan sesat. Lalu dia pun setuju untuk tukar agama demi nak kahwin dengan perempuan. Lalu dia punya statement itu diwar-warkan dan diisytiharkan dan dimasyhurkan dan dihantar sampailah berita kepada orang Islam bahawa kita ada propaganda bahawa kami telah berjaya, Raja Rum kata kami telah berjaya mengalahkan hujah-hujah ulama kamu, wakil ulama kamu, dan dia telah bertukar agama. Maksudnya kami telah buktikan kebenaran hujah agama kami, kamu hantar ulama dan kami telah ulama pun kalah dan berjaya tukar agama. Lalu orang Islam dah sampai berita ni supaya kita semua berasa sedih pada ketika itu. Akhirnya bila maksud ni peperangan, kita peperangan sebelum berlaku peperangan sebenar, ada perang Saraf. Lalu kemudian sebaik saja disebarkan berita bohong ni dan peperangan Saraf ni, Raja Kristian kata, Raja Rom kata kepada Ibn Sabbah, adakah kamu sangka kami akan kahwin dengan kamu dengan perempuan? Kami tidak akan kahwin dengan kamu dengan perempuan ini. Kamu adalah lebih hina, tak layak untuk kahwin. Kamu adalah orang yang sanggup menjual prinsip dan agama demi nak dapat keduniaan, maka kami tidak akan masukkan kamu dalam agama kami. Lalu dihalau Ibn Sabbah dan akhirnya Ibn Sabbah hidup merepot di luar bandar Konstantinia. Sehinggalah satu hari ada seorang Islam, peniaga Islam datang ke bandar Konstantinia. Akhirnya jumpa Ibn Sabbah ni dalam keadaan sedang sakit tenat di tepi tempat pembuangan sampah dekat Konstantinia. Lalu dia pun pergi dekat, dia kata, kenal dia muka ni. Lalu dia tanya, adakah kamu ni Ibn Sabbah? Dia kata, ya, saya lah Ibn Sabbah. Dia kata, apa yang telah berlaku pada kamu? Apa yang telah berlaku pada kamu? Lalu dia pun cerita kisah dia kata dia pun menangis dan dia pun rasa macam dia bukan menangis kerana kita kata dia menyesal kan, tapi dia menangis kerana dia sakit, tak ada orang tolong dia, dia dihina dengan begitu. Lalu dia kata orang Islam ni tanya dia, adakah kamu ni hafal Al-Quran? Di mana Al-Quran yang kamu hafal? Dia kata, demi aku hanya ingat satu ayat. Rubbama yawaddu alladhina kafaru law kanu yu'minun law kanu muslimin. Rubbama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin. Rubbama mungkin orang-orang yang kafir di akhirat itu teringin dan suka kalaulah mereka masuk Islam masa di dunia. Itu je dia ingat. Kemudian dia mati. Jadi dia mati dalam keadaan kekufuran. Dia tengok macam mana seorang ulama yang hafal Al-Quran, yang pakar dalam bidang ilmu tertentu dengan Islam, sehingga dia akan wakil oleh orang Islam untuk berhujah dengan orang Kristian, akhirnya mati dalam keadaan kekufuran. Hanya tinggal beberapa hasta sebelum dia mati. Dia mati dalam kekufuran. Tinggal satu kisah lagi.
akhir faktor boleh. Boleh jadi nak. boleh. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. أيها الإخوة الكرام، كان في أمستردام شيخ خطيب جمعة رجل داعية إلى الله سبحانه وتعالى، وعنده ولد عمره 11 عاما. هذا الولد وهذا الشيخ بعد صلاة الجمعة يجلس يعطيهم درس موعظة أسئلة، ثم بعد هذا ينتهي المجلس يخرج بعد صلاة الجمعة والدرس إلى السوق الشارع أي مكان، ومعه كتاب تعريفي بالإسلام، كتاب بسيط غير المسلمين يعرفهم بالإسلام. يرى شخصا يكلمه يدعو إلى الله، يفعل ما عليه وهو معه يتعلم. في إحدى الجمعة فعل الدرس وكذا، وأراد الذهاب إلى البيت، قال ابنه يا أبي نريد أن نذهب ندعو الناس إلى الله. قال يا بني اليوم برد كثير ومطر، يعني ما نذهب، نؤجل الأسبوع القادم إن شاء الله. قال الذين سيموتون في هذا الأسبوع سيذهبون إلى النار. وقف الآفاق من الكلام صحيح، ولكن الجو برد يعني. قال لابن هل تأذن لي أن أذهب هنا أوزع؟ قال والله لن أذهب. قال أنه يعني أنا أعرف وأريد معاني ثم أبعد معه، ولكن أيضا لا أذهب يعني. فأعطاك الكتاب هذا لابن الصغير وذهب وزعه على من رآه في الطريق. بقي واحد مع كتاب واحد، ما في حد طريق برد ومطر، فنظر هكذا وجد بيتا. ألهم الله سبحانه وتعالى أن يذهب إلى هذا الباب ويدق الباب يفتح أحد. هو الطفل قال فيما بعد والله ما أشعر إلا أقبض. كان في الداخل امرأة كبيرة في السن توفي زوجها قبل أشهر وبقيت وحيدة، فالهم والغم والكذا ولا أحد يسأل عنها، قررت أن تنتحر، وكانت مجهزة الحبل وكل شيء ووضعته على رقبتها. بهذه النحو دق الباب، قالت ربما شخص مخطئ ويسير أو عامل البريد، لكن حب الفضول يعني أن تنتظر. لما دق الباب كثير وقوة وكذا أصبح عندها فضول، لا بد أن تروح تعرف أن هذا الذي يدق عليها لا. فألقى خلعت الحبل عن رقبتها ثم إلى أين وصلت، ونزلت فتحت وإذا بطفل عمره 11 سنة صغير. قال لا تريد يا بني؟ قال إن الله يحبك وقد أرسلني إليك لأعطيك هذا الكتاب. وصلت ذهب إلى البيت وعلى ما الطفولة سبحان الله. فاتت المرأة ترى تنظر إلى الإسلام، يشرح عن الإسلام وكل الله يحب الناس ويدعوهم إلى الإسلام، وآيات بعض أدلة عن الإسلام وصف الإسلام. قررت أن تسلم، وعلى خلف الكتاب موجود عنوان المسجد. في الأسبوع اللي هو مكتوب في داخل الكتاب كيف يسلم كذا، في الأسبوع الثاني ذهب إلى الشيخ أعطى الدرس وكذا وكذا. قال هل من سؤال؟ قامت هذه المرأة من صفوف النساء وقالت أنا يا شيخ حصل معي الأسبوع الماضي كذا وكذا وكذا وكذا، وإن الله قد أنقذني بهذا الولد وأشرت عليه أنه موجود هنا، وإني أشهدكم أني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول
وتأثر وبكي وفرح بهذه المرأة التي أخرجت من النار في آخر حياتها. ثم قام الشيخ من خلف مقعد الدرس وقبل ولده وصار يبكي. سبحان الله. فانظروا إلى هذه المرأة كيف أنها طيلة حياتها تعمل بعمل أهل النار، حتى إذا ما كان بينها وبين الموت إلا شيء يسير، وكانت تتكلم لله وهي في جنين في بطنها عندما نفخ فيها الروح أنها من أهل الجنة. لذلك أرسل الله عليه وسلم وشرح صدرها الإسلام وأسلمت إن شاء الله أن تكون في الجنة إن شاء الله. Dan rangkaian terakhir dalam hadis ini, sesungguhnya seseorang kamu akan beramal, melakukan amalan dan kerja buat ahli neraka sepanjang hidupnya, sehinggalah apabila tiba di antara tidak tinggal di antaranya dengan neraka melainkan satu hasta, maka mendahului ke atasnya kitab ketentuan ilahi, maka dia pun beramal dengan amalan ahli syurga, maka dia pun memasuki syurga. Ada seorang khatib yang tinggal di Amsterdam. Amsterdam di mana? Dia bertugas sebagai khatib di sana, dan setiap minggu selepas main Jumaat dia akan ada kelas, sedikit kelas Jawa kaitan dengan agama. Kemudian dia akan pergi bersama anak kecil dia umur 11 tahun dan lelaki dia pergi keluar ke jalan dan ketuk pintu rumah-rumah Islam di sana, dan diedarkan risalah-risalah kecil berkaitan dengan Islam, tentang keindahan Islam, cerita tentang bukti-bukti kebenaran Islam dan bagaimana masuk Islam. Satu hari di musim sejuk, selepas dia naik ke atas mimbar dan selepas sembahyang Jumaat dan selepas pengajian yang ringkas, selepas solat Jumaat, lalu dia pun ajak anak dia balik, anak dia umur 11 tahun kan. Lalu anak dia kata, ayah, hari ni kita tak edarkan risalah kan? Biasa kita setiap minggu akan pergi edar risalah-risalah cerita tentang Islam kepada orang-orang Islam. Memang kita jumpa dan kita bagi pada dia, kita tutup pintu. Lalu ayah kata, tapi hari ni hujan lebat, hari ni salji turun, kena lebat, sejuk kan. Lalu anak dia kata, ayah, macam mana kalau minggu ni ada orang mati belum sampai pada risalah Islam, bila dia masuk neraka, so kita tanya di akhirat. Nampak anak yang kecil, budak kecil, bila dengan fitrah fitrah suci dia, bila diajar dididik dengan Islam, dia lebih kuat lagi iman pada orang tua. Lalu dia kata, ayah dia pun tercengang dengan jawab. Lepas tu dia kata kat ayah, izinkan saya untuk keluar pergi habiskan risalah ni, ayat saya dah hantar kepada rumah-rumah orang Islam. Lalu ayah pun nak kata apa? Ayah kata, aku yang ajar kamu ke takkan aku nak halang kamu. Lalu dia pun izinkan. Dulu anak kecil ni pun umur 11 tahun, pergilah berjalan, jumpa orang, bagi risalah, jumpa sampai lagi tinggal satu saja risalah yang berbaki. Lalu dia pun bergerak hati dia untuk pergi berjalan sampai akhir kawasan bandar itu, sampailah ke sebuah rumah. Dia pun tutup rumah ni, tetap tak ada orang buka pintu. Dia pun tutup lagi, tak ada orang buka pintu. Subhanallah, rupanya rumah ni didiami oleh seorang wanita yang baru kematian suami dia beberapa bulan. Dan wanita ni dalam keadaan sangat kecewa, putus asa dan sangat sedih, sehingga dia telah membuat keputusan untuk dia membunuh diri. Di dalam rumah dia tu dia dah gantung siap tali gantung, dan ketika budak ni ketuk, dia telah letakkan kepala dia pada tali gantung dan bersedia untuk bunuh diri dia. Lalu dia kata, siapa ni kacau aku nak bunuh diri ni. Lalu budak ni ketuk lagi. Hujan betul salji sedang turun dengan keadaan lebat. Lalu dia kata mungkin postman ke apalah pergi buka, tapi dia fikir bapak kena mati kan. Dia layan. Tapi budak ni ketuk lagi. Dia pun semua manusia ni bila ada dalam diri dia suka nak tahu benda yang kadang-kadang benda yang suka nak ambil tahu, walaupun dia nak mati tapi tak ambil tahu juga. Akhirnya dia pun tanggalkan tali tu pada leher dia dan dia turun pada bangku. Dia pun pergilah buka pintu. Bila buka pintu,
budak ni kata beberapa perkataan. Dia kata, sesungguhnya Tuhan sayang pada kamu dan Dia telah hantar aku kepada kamu dengan risalah ini. Sesungguhnya Tuhan sayang kepada makcik, dan Dia telah hantar kepada makcik saya untuk menyampaikan risalah ini. Lalu perempuan ni pun cuba rupanya buku ni cerita tentang Islam, tentang keindahan Islam, tentang bukti-bukti kebenaran Islam, tentang hakikat kehidupan dunia ini, falsafah terhadap macam mana Islam melihat kehidupan macam mana. Akhirnya hati dia terbuka untuk masuk Islam. Minggu depan dia tengok belakang risalah tu ada tulis alamat masjid dan telefon semua. Minggu depan dia pun pergi sembahyang Jumaat di masjid. Lepas sembahyang Jumaat seperti mana lah, seperti biasa Syekh dia ada kuliah kita. Kemudian selepas kuliah tu dia tanya, ada orang nak jawab, ada orang nak tanya apa. Kemudian angkat tangan seorang perempuan daripada soft wanita. Dia pun angkat tangan, dia pun cerita kat Syekh, cerita kat semua dengan suara yang datang. Dia kata, aku datang di sini sebenarnya aku ni adalah perempuan sekali-sekali. Dia cerita kisah dia. Minggu lepas datang kat aku seorang budak kecil. Dia pun tunjuk anak Syekh, dia telah memberi kepada aku risalah ini, dan Allah telah membuka hatiku untuk memeluk Islam, dan semuanya Allah telah, dan aku datang sini untuk menghargai dan berterima kasih kepada kamu semua kerana kamu telah menghantar budak ini. Lalu dia pun menangis-nangis dan akhirnya dia pun mengisytiharkan Islam. Dan selepas tu Syekh ni pun dia pergi ke anak dia, cium dia peluk sebab anak dia hilang dengan sebab anak dia perempuan. Allah selamatkan. Jadi tengok bagaimana perempuan ni dah nak mati lah, tinggal sedengkat saja antara dia dengan neraka. Tapi Allah Ta'ala takdirkan dia daripada ahli syurga, dan telah ditulis sejak azali dalam perut ibu dia lagi, dia ni daripada ahli syurga. Walaupun hidup dia sepanjang hidup dia hidup dengan cara ahli neraka, tapi sebelum meninggal akhirnya dia masuk Islam dan dia beramal dengan amal ahli syurga. Yang mudah-mudahan dia dalam syurga Firdaus, insyaAllah. أيها الإخوة، نحن فرحنا أن هذه المرأة أسلمت، لا نعرفها ولا نعرفها، فرحنا أن هذه المرأة أسلمت. فيا ترى وجدتم فيه هو الدرس استمعنا فيه أن يضع كل واحد في ذهنه أن يدعو إلى الله، أن يعلم بين المسلمين بالإسلام. فهل فعلتم هذا، أو على الأقل وضعتم في ذهنكم أن تفعلوا هذا؟ Kita semua telah mendengar dan disebut oleh kamu semua agar berusaha untuk dalam kelas-kelas yang telah lalu, agar ada usaha sedikit walaupun sedikit daripada kamu semua agar berusaha untuk menerangkan Islam ataupun menyampaikan nama Islam kepada bukan Islam. Paling kurang ada seorang insan yang telah kita selamatkan daripada api neraka sepanjang hidup kita ini. Jadi adakah kamu telah mulakan usaha itu? أكرر جملة أخيرة فقط لنعلم جميعا، وهذه عقيدتنا وهذا ديننا وهذا ما قاله لنا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم: إن الرزق والأجل والعمل وشقي أم سعيد كل هذا يعلمه الله من الأزل، ويكون الملك أن يكتبه منذ خفينا الروح. فنسأل الله عز وجل أن نكون مؤمنين بذلك ونحن مؤمنون جازمون بذلك، ونسأل الله أن نبقى كذلك، ونسأل الله أن يميتنا على الإسلام ويحشرنا يوم القيامة مسلمين إن شاء الله. Wahai saudara-saudara sekalian, sebelum mengakhiri pengajian pada pagi ini, saya ingin ulangi dan tegaskan bahawa sesungguhnya rezeki, ajal, tempoh, umur di atas dunia ini, amalan dan nasib kita sama ada baik ataupun buruk, celaka ataupun bahagia, telah diketahui oleh Allah Ta'ala sejak azali lagi sebelum segala-galanya diciptakan. Dan kita yakin dan beriman dengan hakikat apa yang disebut oleh Nabi SAW ini, dan kita memohon kepada Allah agar menulis dan menetapkan kita daripada
menjadikan kita hamba-hambanya yang diakhiri dengan husnul khatimah, dan semoga Allah Ta'ala berkati kehidupan kita sampailah ke tarikh kematian kita dalam keadaan beramal soleh dan beriman. Jadi soal, bagaimana ikhtiar kita supaya kita benar-benar tidak termasuk dalam golongan celaka seperti yang berlaku pada Ibn Safar? Saya tasir ada soal. كيف يكون اختيارنا وسعينا حتى لا ندخل في قسم الأشقياء؟ كيف يكون اختيارنا حتى لا نكون في قسم الأشقياء كما حدث لابن سبأ؟ وما أدرانا أنه ما أدرانا بمعنى أن نجزم ونصل إلى قناعة بأن نقول أنا من أهل الجنة مثلا، هذا لا، ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم، فليس لأحد على الله أمر. من شاء الله فهو من أهل الجنة، ومن شاء الله فهو من أهل النار. فإذا أن نضمن ونتيقن لا، ولكن إن الله رحيم، وإن الله كريم، وإن الله يحبنا، وإن الذي أكرمنا بالإسلام هو الله، وإن الذي جمعنا في هذا المجلس لنسمع كلام الله ورسوله ونصدقه هو الله، ولولا فضل الله علينا لما اجتمعنا الآن. فالله عز وجل الذي أكرمنا بكل هذا نقول يا رب إن شاء الله سيغفر لنا بذلك، فندعو الله ونرجوه، ومن رجاه إن شاء الله لن يخيبه رجاء الله. Kita mengetahui dan yakin bahawa kita termasuk dalam kalangan ahli syurga, itu memang takkan berlaku. Sebab tidak siapa pun yang boleh mendakwa dia mengetahui perkara ataupun perkara yang telah ditentukan oleh Allah. Tetapi kita mengharapkan dan kita berdoa kepada Allah sentiasa, dan kita berbaik sangka dengan Allah. Dia yang telah memberi hidayah kepada kita, Dia yang telah memberi iman kepada kita, Dia yang telah menjadikan kita orang Islam, Dia yang telah mengumpulkan kita dalam majlis ilmu seumpama ini, Dia yang telah mengumpulkan kita dalam rumahnya, Dia yang telah membuka dan melapangkan dada kita dan hati kita untuk mendengar kalamnya. Maka kita meminta kepada Allah dan kita memohon kepada Allah dengan kebaikan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memilih kita daripada kalangan beramai-ramai manusia untuk berada dalam majlis-majlis begini. Maka kita memohon kepada Allah agar Dia tidak menghampurkan harapan kita, dan kita berdoa kepada Allah agar Allah mematikan kita dalam iman. Dan sebenarnya tidak ada seorang pun yang boleh mendakwa satu peratus dia yakin bahawa dia mati dalam iman. Semuanya hanya Allah sahaja yang Maha mengetahui. Begitu juga dalam masa yang sama, tidak ada seorang pun yang boleh yakin 100% bahawa orang itu akan masuk Alhamdulillah akan masuk neraka. Sebab itu kita tak boleh putus asa berusaha untuk berdakwah, dan tak boleh putus asa untuk berusaha untuk membaiki keadaan dan berdakwah dan mengajak orang kepada kebenaran. Jadi apa hikmah ada di hakikat Allah Ta'ala sembunyikan hakikat ini? Hikmahnya adalah kita berusaha bersungguh-sungguh dan kita tidak putus asa. Dalam masa yang sama, hikmahnya agar kita sentiasa berada dalam keadaan takut dan harap. Sebab siapa yang takut saja dia akan putus asa, kecewa. Siapa yang harap saja dia akan kosong. Jadi bila dia berada di antara dua keadaan, takut dan harap, maka dia akan stabil dan akan istiqamah di atas landasan kebenaran. Jadi semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berkat
bersama dengan orang-orang soleh, berada dalam majlis yang berkat ini, maka semoga Allah Ta'ala telah mentakdirkan kita semua termasuk golongan yang bahagia dan selamat di akhirat kelak. Dan kita memohon perkara itu, dan kita sentiasa memohon kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Masih nak tambah mungkin nanti soalan kita bagaimana ikhtiar kita supaya kita benar-benar tidak memasukkan golongan neraka. Dia apabila kita berusaha untuk menghargai nikmat yang Allah berikan kepada kita, iaitu nikmat Islam dan iman. Macam mana kita berusaha menghargai? Dengan membaiki kualiti iman kita. Dengan apa? Dengan ilmu, dengan amal soleh. Bila kita hargai nikmat iman ini, maka insya-Allah Allah Ta'ala akan menambahkan iman kita. Dan itu sunnatullah. Banyaknya kita lihat sejarah orang yang mati dalam keadaan kufur ataupun mati dalam keadaan su'ul khatimah, bila dia tidak menghargai nikmat iman dan Islam, dia tak jaga maksiat, tak jaga daripada melakukan maksiat. Tapi bila kita sensitif dengan nikmat iman di Islam yang Allah berikan kepada kita jaga, baca dia dengan baik, kita dah bergerak dari masa untuk mempelajari agama. Dan sebab Islam ni agama ilmu, tak mungkin diamalkan dengan jahil. Kita usaha untuk mendekatkan Al-Quran, memahami Al-Quran, menghayati Al-Quran, mengamalkan sedikit demi sedikit sunnah Nabi SAW kehidupan, maka insya-Allah Allah Ta'ala tidak akan mengampunkan kita. Dan dia sebenarnya Allah dapat dari kita tak boleh bawa hujah. Sebab kita tak tahu siapa pun tak ada jawab. Dan seperti seorang pelajar misalnya, dia kata kalau Allah Ta'ala dah takdir aku gagal, bapak aku tak pernah baca buku. Kau tahu mana kau gagal? Macam tu, kau tahu mana kau ni ahli syurga, kau tahu mana kau ni ahli neraka. Jadi bila tak tahu, sangkalah baik dan berusaha dengan sekadar kemampuan, berusaha bersungguh-sungguh. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala bahagiakan nasib kita semua di dunia dan di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa afdalu salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma amanna bi kulli ma akhbartana bih. Allahumma inna nushiduka wa nashhadu malaikataka wa jami'a khalqik bi'annana nashhadu annaka anta Allah la ilaha illa ant wahdaka la sharika laka ya rabbal alamin. وأن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. اللهم فاجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته. اللهم بلغ روحه منا تحية وسلاما. اللهم لك الحمد أن خلقتنا مسلمين. اللهم لك الحمد أن أكرمتنا بالإسلام. اللهم كما أكرمتنا بالإسلام فأحينا مسلمين وأمتنا مسلمين يا رب العالمين. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله. اللهم نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تقبل اللهم منا بسر الفاتحة.